pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan bercahaya istana-istana di bumi Syam. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu, terpadam api yang disembah oleh puak-puak Majusi yang ribuan tahun yang telah disembah oleh mereka ini. Runtuh gereja tu pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendap turun sampai ke bawah ini. Tapi Allah jadikan bila kamu menyusu kepada anak-anak, kepada orang-orang yang saleh, akhirnya dengan kamu pun dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang pada saat ini untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan apabila kita belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil banyak manfaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kerana kita tahu bahawa kehidupan kita ini perlu kepada contoh dan perlu kepada ikutan pada diri kitanya. Kalau kita tak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya dalam hidup kita ni kita akan ikut siapa? Kita biasanya akan ikut yang disebut dengan hawa nafsu, ataupun kita ikut yang disebut dengan kawan-kawan, ataupun kita ikut dengan orang-orang yang entah apa-apa yang datang dalam hidup kita. Yang menyebabkan Islam diajar dalam hidup kamu, kamu kena ada contoh dan kamu mesti ada qudwah yang perlu diikuti. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dah berfirman dalam Al-Quran Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu telah disediakan kami telah sediakan pada kamu Rasulullah sebagai satu contoh dan ikutan yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini insya-Allah kita meneruskan perbincangan tentang mengenai keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dilahirkan, kemudian lepas pada peristiwa tentang dua perkara. Yang pertama, penggalian yang disebut dengan Telaga Zamzam. Yang kedua, yang dinamakan dengan Tentera Abrahah yang kita belajar sebelum daripada ini. Hari ini kita sebut tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dilahirkan di penempatan Bani Hashim di Mekah pada pagi hari Isnin 9 Rabiul Awal. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama peristiwa Gajah dan 40 tahun setelah berlalunya pemerintahan Kisra Yarwan. Ini dipanggil yang zaman pemerintahan Raja Yarwan. Hanya bersamaan dengan 20 ataupun 22 April 571 Masihi, berdasar pada analisis yang dibuat oleh seorang alim besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, daripada seorang lagi penalisis ahli falak, iaitu Mahmud Bashar, yang telah mencari bila tarikh sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 20 ataupun 22 April tahun 571 Masihi. Yang ni pada 9 Rabiul Awal. Katanya alim ulama sebut peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, setelah aku melahirkannya, keluar daripada farasku cahaya yang menerangi untuknya istana-istana di Syam. Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang hampir sama maksudnya daripada Al-Irbad bin Sariyah yang cerita keadaan demikian. Ini yang disebutnya demikian. Rasulullah sebut
mak dia pernah sebut ibu dia waktu mana keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah tu bersama dengan cahaya yang menerangi untuk istana-istana. Pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan bercahaya istana-istana di bumi Syam. Dan juga dalam hadis yang hampir sama maksudnya daripada Al-Irbad bin Sariyah, diriwayatkan bahawa perkara-perkara yang luar biasa, irhas sebagai tanda perutusan Rasulullah telah terjadi ketika Rasulullah dilahirkan. Banyak benda-benda yang luar biasa. Yang luar biasa ni bukannya dianggap satu benda yang pelik, tapi dia panggil dalam istilah agama, dia panggil irhas. Irhas ni satu keadaan yang luar biasa yang terjadi waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Semasa baginda dilahirkan 14, lengkungan gerbang istana Kisra telah gugur. Itu saat mana Rasulullah lahir, 14 lengkungan gerbang istana Raja Kisra, Raja Rom dan Parsi di waktu tersebut telah gugur. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi terpadam. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu, terpadam api yang disembah oleh puak-puak Majusi yang ribuan tahun yang telah disembah oleh mereka ini, dan gereja-gereja di sekitar Bahirah sawah telah runtuh setelah ia mendap ke dalam muka bumi ini sendiri. Runtuh gereja tu pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendap turun sampai ke bawah ini. Berita ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Muhammad Al-Ghazali telah memperakui berita ini sendiri. Bila Rasulullah dilahirkan, ibu dia menghantarkan utusan pada Abdul Muttalib menyampaikan berita gembira ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir saja, ibu dia Aminah bagi tahu pada Abdul Muttalib tentang bahawa yang hantar orang bagi tahu pada Abdul Muttalib yang dia telah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu datanglah Abdul Muttalib dengan penuh kegembiraan dan masuk ke Kaabah serta berdoa dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Datang Abdul Muttalib tu masuk dalam Kaabah, kemudian tunjuk rasa syukur kerana lahirnya yang disebut dengan cucu pada dia ni, walaupun di saat mana kelahiran itu ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dia memilih untuk cucunya itu nama Muhammad. Dipilihnya nama, diletakkan pada cucu dia tersebut nama Muhammad. Nama ini tidak pernah dikenali di kalangan orang Arab ketika itu dan dikhatankan pada hari ke-7 sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab. Disebut demikian. Dan dikhatankan pada hari ke-7 pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ibunya ialah Suwaibah, seorang hamba Abu Lahab, dengan susu bayinya yang bernama Masruh, bersama susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa yang menyusu Rasulullah yang pertamanya ialah Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, dengan susu bayinya yang bernama Masruh. Sebelum itu dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pernah disusui oleh Masruh yang Suwaibah ini sendiri. Dan juga selepas dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini adik-beradik sesuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau disebutnya Rasulullah ni ada adik-beradik tak? Lalu jawab tak ada adik-beradik, tapi dia ada adik-beradik susuan. Siapa adik-beradik susuan Rasulullah? Termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Hamzah ni bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sama menyusu dengan Suwaibah Aslamiyah, termasuk dengan Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini sendiri. Dalam keluarga Bani Sa'ad, menurut adat di sisi masyarakat Arab setempat, mereka akan mencari perempuan-perempuan yang menyusui anak-anak mereka dengan tujuan menghindarkan anak tersebut daripada dijangkiti penyakit-penyakit masyarakat setempat. Itu cara demikian. Kebanyakan orang Arab, dia akan cari orang lain, orang daripada luar datang untuk menyusu anak-anak mereka ini. Dan kenapa, kalau ditanya, kenapa mereka bagi pada orang lain menyusu? Supaya tak kena penyakit yang berada pada setempat mereka. Dengan itu, ia dapat menguatkan fizikal anak-anak tersebut.
Anak-anak ni pun bila diberi susu oleh orang lain yang menyusu, kekuatan body itu lain. Dia tak sama dengan kalau menyusu dengan ibu dia. Kalau menyusu dengan ibu dia, boleh jadi anak-anak ni sendiri tak kuat, manja dan sebagainya. Dia akan jadi demikian. Serta mengukuhkan urat saraf mereka tersebut. Bila menyusu dengan orang lain ni, dia jadi kuat urat saraf mereka. Di samping itu, ia juga bertujuan memahirkan anak tersebut dengan bahasa Arab yang sebenar, Arab Fusahah. Semasa masih kecil lagi. Kalau dihantar ke kampung-kampung, bahasa tu lebih betul dibandingkan dengan bahasa yang berada di bandar ini. Lantaran itu, Abdul Muttalib telah mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Abdul Muttalib dia cari siapa yang boleh menyusu yang cucu dia ni. Dia pernah meminta seorang perempuan Bani Asad untuk menyusukan Rasulullah SAW. Itu Halimah binti Abu Duyab, isteri pada Harith bin Abdul Uzza, yang dikenali dengan gelaran Abu Kabsyah daripada kabilah yang sama. Rasulullah SAW mempunyai adik-beradik susuan di sana, itu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Khuzafah ataupun Juhamah binti Al-Haris, iaitu Asyama, gelaran yang lebih dikenali dengan nama asalnya. Halimah menyusui Rasulullah bersama Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW itu sendiri. Bapa saudara baginda itu Hamzah bin Abdul Muttalib juga menyusu dalam keluarga Bani Sa'ad bin Bakr. Dia pernah menyusu dengan ibu susu Rasulullah SAW pada suatu hari, iaitu Halimah, adik-beradik susuan Rasulullah. Ramai adik-beradik susuan Rasulullah. Justru Hamzah adalah saudara susuan Rasulullah SAW daripada dua ibu susuan, itu Suwaibah Aslamiyah dan juga Halimah As-Sa'idiyah. Dua orang ni, Halimatus Sa'diyah, dia panggil demikian. Halimatus Sa'diyah ni menyusu Rasulullah SAW dan menyusu yang disebut dengan di kalangan Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Haris, Huzafah dan Juhaimah binti Al-Haris. Ni adik-beradik Rasulullah SAW, adik-beradik susuan. Semasa menyusui Rasulullah SAW, Halimah cerita dia melihat keberkatan Rasulullah yang menimbulkan kekagumannya. Halimatus Sa'diyah dia cerita, waktu mana dia menyusu Rasulullah, dia tengok pelik budak ni. Ni ada benda yang tertentu. Dia panggil ada irhas yang datang daripada Rasulullah. Beliau menceritakan cara terperinci tentang keberkatan yang dialami semasa menyusui Rasulullah SAW sebagaimana berikut. Ni cerita Halimah. Yang Halimatus Sa'diyah cerita macam mana dia menyusu Rasulullah SAW. Berkata Ibnu Ishaq, Halimah menceritakan bahawa dia bersama suaminya keluar daripada kampung halamannya, membawa bersama bayi yang sedang disusuinya. Halimatus Sa'diyah, dia keluar daripada kampung halaman dia bersama dengan suami dia, dia bawa anak yang dia menyusu. Dia bawa bayi yang sama yang sedang disusui. Bersama mereka dalam rombongan itu ialah berapa orang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Yang wanita-wanita itu keluar dengan tujuan untuk mencari bayi-bayi yang hendak disusui. Ni sekarang ni kita tak berjumpa. Zaman kita ni orang yang nak menyusui anak orang, jarang kita berjumpa demikian. Sedangkan zaman Rasulullah SAW ni satu zaman orang yang menyusui anak orang, menyusui anak-anak orang ni sendiri. Lalu keluar kampung tu, mana-mana yang ada susu, keluar cari anak-anak orang kaya-kaya, cari anak-anak orang yang berada supaya mereka boleh menyusui yang disebut dengan anak-anak tersebut dengan mengambil upah untuk menyusu, dipanggil demikian. Kata Halimah, pada masa itu adalah musim kemarau dan kami tidak mempunyai bekalan sedikit pun. Waktu mana kami keluar tu musim kemarau, kemudian lapar. Lalu aku keluar menunggang kaldaiku yang bernama Qamra. Kaldai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah tu dinama dia Qamra. Kami membawa bersama dengan kami seekor unta yang telah tua. Unta tu tua sangat dah. Demi Allah, unta itu tidak mempunyai setitik susu pun. Unta tu tak ada susu pun. Pada waktu malam, kami tidak dapat tidur lelap disebabkan bayi kami yang menangis.
kerana kelaparan. Malam pula Halimatus Sa'diyah kata, tak boleh tidur. Tak lena tidur. Kenapa? Bayi ni menangis. Dia bawa bersama tu bayi. Bayi untuk nak pergi cari. Siapa yang nak menyusu dengan dia. Kemudian bayi itu pula lapar. Lapar kerana apa dia? Kerana sedangkan susu pada buah dada dia tersebut, pada susunya tidak mencukupi untuk keperluannya. Allahu Akbar. Tengok Allah nak buat satu jalan cerita. Asalnya daripada orang yang susah, daripada orang yang tak ada nama, tapi Allah jadikan bila kamu menyusu kepada anak-anak, kepada orang-orang yang saleh, akhirnya dengan kamu pun dapat manfaat. Itu cara demikian. Unta kami pula tidak mempunyai susu untuk dijadikan makanannya. Unta tu tak ada susu nak bagi makan kepada yang disebut bayi yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ini sendiri. Namun kami tetap berharap agar mendapat bantuan dan menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Halimatus Sa'diyah kata, pergi jugalah, tawakal je lah. Tawakal dalam hidup ni, yang kira-kiranya pergi ke kota Mekah ni, nak cari siapalah yang nak bagi anak. Siapalah yang nak bagi anak untuk disusu. Padahal diri dia sendiri pun tak ada susu. Allahu Akbar. Lantaran itu, saya pun keluar menunggang kaldai. Naik kaldai Qamra' itulah yang disebut demikian. Saya terus menunggang tanpa henti hingga menyusahkan rombongan saya disebabkan tidak berdaya. Pergi ramai-ramai. Di kalangan penduduk kawasan kampung dia tu pergi ramai-ramai. Jadi begitu bergerak dalam ramai-ramai tersebut, nak pergi cari anak siapa di kota Mekah ni yang sanggup diberi untuk menyusu ini sendiri. Kemudian bila pergi ramai-ramai itu, yang menyebabkan kerana saya ni jadi susah habis orang lain, rombongan tersebut. Apabila kami sampai ke Mekah, kami pun mencari kalau-kalau ada bayi yang hendak diupah menyusu itu sendiri. Lalu kami pun sibuk tanya, siapalah yang nak menyusukan anak dia. Kami sampai di Mekah, tanya orang, siapa yang nak upah, nak beri susu? Setiap wanita di kalangan kami ditawarkan untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka enggan menerimanya apabila diberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yatim. Masing-masing pun diberitahu ada Muhammad. Dan bila tanya siapa ayah dia dah meninggal dunia. Jadi masing-masing kata tak naklah. Perempuan yang sebut ni tak nak. Semua tak nak. Ini disebabkan kami mengharap agar mendapat sesuatu kebaikan daripada bapa si bayi. Itu cara orang Arab zaman dahulu lah. Dia nak supaya bila dia beri anak dia disusu oleh yang disebut dengan seorang perempuan ini, maka ada kebaikan daripada bapa bayi tadi. Bapa bayi ni bagilah upah 10,000 ke, bagilah upah sebanyak lebih kurang 20,000 ke daripada beli susu. Beli susu, kemudian senang bahasa kita zaman kita lah. Tapi zaman dahulu, daripada nak cari susu ni kat mana? Dipanggil demikian. Lalu kami pun berkata, anak yatim disebut. Anak yatim. Bila sebut anak yatim, Rasulullah ni anak yatim. Apalah yang dapat dibuat oleh datuk dan ibu dia? Datuk dia nak buat apa dia? Kalau kita ambil budak ni, ibu dia nak buat macam mana? Itulah sebabnya kami tidak suka menerima anak yatim. Katanya Halimatus Sa'diyah. Sebab tu kami tak terima anak yatim. Kalau anak yatim, kami tak nak. Katanya mereka sebut. Akhirnya, semua wanita yang datang bersama saya mendapat bayi daripada orang-orang lain. Katanya Halimatus Sa'diyah. Akhirnya orang lain semua dapat. Setelah kami berkumpul untuk berlepas pulang, saya pun berkata kepada suami saya. Saya sebut pada suami saya, demi Allah, saya tidak suka pulang bersama teman-teman saya tanpa mengambil seorang bayi. Demi Allah, saya tak nak balik-balik. Orang lain tanya, kamu dapat? Tak dapat. Orang lain semua dapat. Bayi ni. Demi Allah, saya akan pergi kepada si yatim itu dan mengambilnya. Lalu Halimatus Sa'diyah kata, demi Allah, saya akan pergi juga ambil anak yatim tu. Walaupun dia tu anak yatim, saya akan ambil juga. Katanya Halimatus Sa'diyah. Suami saya berkata, tidak ada salahnya kamu mahu berbuat begitu. Tak salah kalau nak pergi ambil juga.
mudah-mudahan Allah akan menjadikan untuk kita keberkatan pada bayi itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita ambil anak yatim tu boleh jadi ada keberkatan kot. Dia sebut demikian. Rasulullah lah yang dimaksudkan dengan anak yatim itu. Lalu saya pun pergi dan mengambilnya. Katanya Halimatus Sa'diyah, saya pun pergi ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mendorong saya untuk mengambilnya melainkan kerana tidak mendapat bayi yang lain. Katanya Halimatus Sa'diyah, sebab apa saya pergi ambil juga dia tu? Sebab yang disebut kerana saya tak dapat bayi lain. Oleh kerana itu saya ambil juga dia. Bila saya ambil dia tu, setelah mengambilnya, saya pun kembali kepada kenderaan saya. Katanya Halimatus Sa'diyah, bila dah ambil Rasulullah ni, dah boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian saya balik pada kenderaan saya. Setelah saya letakkan di dalam bilik, saya pun menghulurkan buah dada saya kepadanya agar diminum sebanyak mana yang dia mahu. Bila masuk saja dalam bilik, saya buka baju ni, bagilah yang disebut dengan susu ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia minum sebanyak mana dia nak minum. Dia minum dulu. Lalu diminumnya sehingga puas dan saudaranya juga minum sehingga puas. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum daripada Halimatus Sa'diyah tu sampai Rasulullah puas. Allahu Akbar. Kemudian lepas pada itu, bayi tadi pun minum juga. Bayi yang dibawa bersama dengan Halimatus Sa'diyah tu minum sampai puas. Puas juga. Kemudian kedua-dua bayi itu pun tertidur. Allahu Akbar. Tertidur dua-dua bayi ini. Sebelum itu kami tidak pernah dapat tidur bersamanya. Sebelum itu tak pernah boleh dapat tidur bersamanya. Lalu suami saya pun bangun pergi kepada unta tua kami. Rasulullah Halimatus Sa'diyah sebut, lepas pada tidur lena tu, sebelum nak berangkat pulang ni, bangun-bangun pergi tengok pada unta tua kami. Tiba-tiba didapati ia mempunyai susu. Allahu Akbar. Tiba-tiba unta tu yang datang dalam keadaan yang tua, tak ada susu, kemudian dalam beg dah, tiba-tiba ada susu. Lalu diperahnya susu unta itu sekadar untuk minumannya. Suami saya pun pegang, lalu keluar susu daripada unta tua tadi, dan saya pun turut minum bersamanya sehingga kami betul-betul rasa puas dan kenyang daripada minuman air susu itu. Allahu Akbar. Susu unta ni, Halimatus Sa'diyah dan suami dia yang kelaparan, yang keletihan itu, minum ada susu daripada unta tua. Kemudian pada malam itu kami dapat tidur lena. Malam tu nak dijadikan sejarah dalam hidup dia. Malam tu tidur lena. Bila pagi, suami saya berkata kepada saya, demi Allah, ketahuilah wahai Halimah. Bila bangun-bangun tidur tu, lalu suami dia kata, wahai Halimah, sesungguhnya kamu telah mengambil seorang manusia yang penuh dengan keberkatan. Allahu Akbar. Saya menjawab, demi Allah, saya pun mengharap demikian. Lalu isteri ni jawab, demi Allah, saya harap kita dapatlah keberkatan. Kemudian kami keluar dan saya menunggang kaldai saya itu, dan saya bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saya. Ini cerita ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa bersama dengan saya. Demi Allah, kaldai itu bergerak dengan pantas sekali sehingga tidak mampu dikejar oleh kaldai-kaldai mereka yang lain. Sehingga kan para temanku berkata, bila bergerak nak balik itu, nak bergerak untuk nak balik ke kampung ni, lalu dalam keadaan demikian, bergerak dengan kaldai itu, laju kaldai itu, bawa Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah tu laju, sehingga kawan-kawan dia panggil, wahai puteri Abu Du'ayyah, Jahannam kamu, perlahan sedikit, bukankah kaldai itu yang kamu tunggang semasa keluar bersama dengan kami? Oh, sumpah terus. Orang Arab ni, dia bila dia tengok pelik sangat, dia kata, Jahannam kau, dia kata. Pergi laju sangat. Tidakkah unta ni yang paling teruk sangat dalam perjalanan awal sebelum daripada ni? Saya menjawab, bahkan demi Allah, kaldai inilah yang saya tunggang dahulu. Katanya Halimatus Sa'diyah, kaldai inilah yang datang menyusahkan orang. Sekarang, alhamdulillah, laju pula bawa Rasulullah. Lalu wanita lain berkata, demi Allah, pada kaldai itu ada satu urusan. Kaldai itu
dia nak terbuang air lah tu kot, dia panggil demikian. Kadang itu dia ada benda lah tu yang dia nak lakukan. Kemudian kami pun sampai ke rumah-rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Bila sampai di perkampungan Bani Sa'ad, setakat yang saya tahu, kampung kami adalah tempat yang paling teruk ditimpa kemarau. Katanya Halimatus Sa'diyah. Bila sampai di perkampungan Bani Sa'ad ni di kawasan kampung yang paling teruk kena kemarau yang panjang. Tak kala mana kami pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kambing-kambingku pulang daripada meragut dalam keadaan kenyang dan mempunyai penuh dengan susu. Bila balik saja, kambing-kambing yang dibela balik ke rumah Halimatus Sa'diyah. Balik tu dengan keadaan penuh dengan susu, kenyang semua. Lalu kami perah dan minum susu kambing itu, sedangkan orang lain tidak mendapat barang setitik susu pun pada lambung susu kambing mereka tersebut. Pelik Halimatus Sa'diyah kata, bila balik, kambing kami ni penuh dengan susu. Kambing orang lain tak ada pun susu. Tak ada susu. Sehingga kan kaum kami yang melihat hal tersebut berkata pada para pengembalanya, "Jahannam kamu. Mengapa kamu tidak membawa kambing-kambing itu di tempat yang dibawa oleh pengembala putri Abu Da'ayah?" Gelaran pada Halimatus Sa'diyah. Kenapa kamu tak hantar orang lain sebut? Kenapa tak pergi letak sama tempat kambing-kambing Abu Da'ayah? Tetapi kambing mereka pulang dalam keadaan lapar, sedangkan kambingku pulang dalam keadaan kenyang serta mempunyai susu. Allahu Akbar. Allah nak tunjukkan bagaimana keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kami terus mendapatkan tambahan dan keberkatan daripada Allah sehingga usia baginda berlalu 2 tahun dan berhenti menyusu. Start daripada umur 8 bulan, 9 bulan dalam keadaan kecil tu sampai 2 tahun berhenti menyusu. Rasulullah membesar dengan cepat, tidak seperti kanak-kanak yang lain. Di usia yang sekecil itu, tidak sampai 2 tahun, baginda telah menjadi seorang kanak-kanak yang berhenti menyusu. Tak sampai 2 tahun, berhenti dah menyusu. Tak nak dah menyusu. Setelah itu kami pun membawanya kepada ibunya, sedangkan kami sangat ingin agar Rasulullah terus menetap bersama kami disebabkan kami melihat sendiri keberkatannya. Halimatus Sa'diyah kata, oleh kerana dia dah berhenti menyusu, nak tak nak kena hantar balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hantar balik kepada ibu dia, lalu kami sampaikan hasrat kami pada ibunya. Kami sebut, saya berkata, tinggalkanlah anak ini di sisiku sehingga ia besar, kerana saya bimbang nanti ia ditimpa wabak penyakit di kota Mekah ini. Katanya Halimatus Sa'diyah, biarlah Muhammad itu bersama dengan kami sekeluarga, kerana kami takut kalau balik semula ke Mekah nanti banyak sangat penyakit-penyakit yang mewabak di kawasan Mekah itu. Katanya lagi, kami terus mendesak ibunya sehingga akhirnya ia mengembalikan anak itu kepada kami. Katanya Halimatus Sa'diyah, kami minta lama-lama ibu kepada Rasulullah Aminah ini dibagi balik Rasulullah kepada kami. Begitulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berada dalam peliharaan Bani Sa'ad. Ini di awal kehidupan Rasulullah. Rasulullah dijaga dalam kalangan Bani Sa'ad. Apabila berlalu 4 ataupun 5 tahun daripada kelahirannya, berlakulah peristiwa pembelahan dada baginda. Yang ni, bila umur Rasulullah dah 4 ataupun 5 tahun, peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah pernah didatangi Jibril ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak lain. Peristiwa yang kali yang pertama, Rasulullah dibelah dada. Jibril telah menangkapnya, lalu membelah tempat hatinya serta mengeluarkan hatinya. Ini mukjizat Rasulullah. Malaikat Jibril pegang terus Rasulullah waktu kanak-kanak lagi, belah dada Rasulullah, kemudian keluarkan hati dia. Daripada hati itu dikeluarkan sebuku darah, segumpal darah. Lalu dia berkata, inilah bahagian syaitan pada kamu. Disebut demikian. Gumpalan darah tu dikeluarkan waktu mana kecil tu, dikeluarkan. Lalu malaikat Jibril sebut, ni bahagian syaitan pada diri kamu. Kemudian dibasuh hati itu dalam sebuah bekas daripada emas dengan air Zam-Zam.
yang mukjizat berlaku pada Rasulullah. Kemudian dicantumkan semula dan dikembalikan ke tempat asalnya. Lepas itu malaikat Jibril tutup balik, kemudian hantar balik Rasulullah. Tengah main dengan budak-budak yang lain ni, dia hantar balik Rasulullah sedang bermain tadi. Ini mukjizat Rasulullah. Kita jangan buat, mati anak kita. Jangan buat. Jangan ada pula di kalangan kita yang dianya bila dia nak bersih juga hati anak dia, dibelah dada. Jangan mati. Kanak-kanak yang melihat kejadian itu pun datang berlari-lari kepada ibunya. Itu ibu Suswan seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Budak-budak yang sedang main dengan Rasulullah ni, bila tengok Rasulullah kena tangkap begitu, lalu kena belah dada begitu, lalu orang pun sebut, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Budak-budak ni sebut. Lalu mereka pun datang pada Nabi Muhammad. Didapati Rasulullah berubah air mukanya. Berubah air muka Rasulullah. Lalu selepas peristiwa itu, timbullah kebimbangan Halimatus Sa'diyah tentang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang perasaan Halimatus Sa'diyah kata, kalau berlaku lagi dah, mati sungguh budak ni, macam mana? Lalu dia pun mengembalikan anak itu kepada ibu Rasulullah, Aminah itu sendiri. Maka tinggallah Rasulullah bersama ibunya sehingga umur mencecah 6 tahun. Lepas pada setahun dia, balik sampai umur 6 tahun, mengenangkan kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Aminah ni sendiri, dia bercadang untuk menziarahi kuburnya di Yathrib. Nak pergi. Aminah ni nak pergi tengok kat mana kubur suami dia di bumi Madinah itu sendiri. Lalu dia pun keluar daripada Mekah, mengendarai kenderaan sejauh 500 km. Jarak nak pergi daripada kota Mekah, nak pergi kepada tempat kubur suami dia, nak pergi tengok kubur suami dia. Bersamanya turut dibawa anak yatimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa bersama dengan Rasulullah. Dan pelayan wanitanya Ummu Aiman dibawa sekali. Ummu Aiman, Rasulullah dan ibu dia Aminah. 3 orang ni. Rombongan mereka diketuai oleh Abdul Muttalib. Yang pergi sekali ialah Abdul Muttalib nak tengok mana kubur anak dia yang telah meninggal dunia ni, Abdullah ini sendiri. Di Madinah mereka menetap selama sebulan. Pergi ke Madinah, duduk di sebulan Madinah. Setelah itu mereka pun beredar pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Aminah jatuh sakit. Dalam perjalanan pulang daripada tempat kubur itu nak sampai balik ke kota Mekah, tiba-tiba Aminah sakit. Dan keadaannya semakin tenat semasa awal-awal perjalanan tersebut. Akhirnya dia meninggal dunia di Abwa antara Mekah dan juga Madinah. Akhirnya tak sempat sampai depan Rasulullah tu. Mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ibu kepada Rasulullah ini meninggal dunia di Abwa. Kemudian Abdul Muttalib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Dalam perjalanan tu meninggal dunia. Lalu Abdul Muttalib pula bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pulang ke Mekah. Perasaan sayu dalam hatinya mula bergelora terhadap cucunda yang yatim itu. Ialah cucu, kemudian pergi dengan anak, dengan menantu dia untuk nak pergi tengok kubur arwah suaminya. Kemudian tiba-tiba balik sakit meninggal dunia. Lalu dikebumikan di Abwa. Yang baru yatim, yang baru saja ditimpa bencana yang mendarah semula luka lama tadi, yang menyebabkan dua-dua dah tak ada. Yang disebut dengan ayah pun meninggal dunia, kemudian ibu dia pun meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah kesayuan yang tidak pernah dirasai terhadap anak-anaknya yang lain. Abdul Muttalib ni, dia jadi sayu sungguh. Sayu tengok cucu yang seorang-seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membiarkan anak yatim itu bersendirian dalam sebarang tanggungjawab, malah diutamakan anak itu terhadap anak-anaknya yang lain. Lalu Abdul Muttalib ni ambil berat terhadap Muhammad. Besar Nabi Muhammad ni, dia jadi menjadi kebanggaan pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ambil berat terhadap Muhammad ini sendiri. Berkata Ibnu Hisham, Abdul Muttalib mempunyai sehelai hamparan yang diletakkan di bawah teduhan Kaabah. Abdul Muttalib ni, dia ada selai hamparan yang dibawa teduhan Kaabah tu, dia letak di situ hamparan dia.
anak pinaknya duduk di sekeliling hamparan menanti dia keluar ke situ. Tidak seorang pun anak-anaknya yang berani duduk di atas hamparan itu kerana menghormatinya. Abdul Muttalib ni gagang. Gagang tak gagang dia. Sampai kalau dia ada hamparan tu, tak ada seorang pun anak dia akan duduk atas hamparan itu. Atas tikar yang dia letak di bawah teduhan Kaabah ini sendiri. Kemudian datanglah Rasulullah yang ketika masih kanak-kanak. Lalu dia duduk di atas hamparan itu. Tapi Rasulullah datang duduk di atas hamparan yang Abdul Muttalib sediakan letak tersebut. Melihat itu bapa-bapa saudaranya cuba menghalangnya. Bapa-bapa saudara yang lain sebut, Muhammad, jangan duduk. Tu tempat datuk tu, tempat yang jangan kamu duduk di situ. Abdul Muttalib yang melihat tindakan mereka berkata, biarkan anakku itu. Dia sebut. Dia sebut terus, biarkan anak ini. Demi Allah, dia seorang yang mempunyai sesuatu urusan. Biar. Katanya Abdul Muttalib. Biar dia duduk, tak apa. Anak-anak tak boleh duduk, cucu boleh duduk. Itu hebatnya. Kemudian dia pun duduk bersama baginda di atas hamparannya sambil membelai belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil main belakang Rasulullah. Baginda pun merasa senang melihat kepada datuknya dan apa yang dilakukan oleh datuknya kepadanya. Rasulullah pun seronok main sebagaimana kita kan main dengan anak-anak ni, cium kat belakang, kemudian pegang kat belakang. Begitulah Rasulullah dibelai oleh datuknya Abdul Muttalib ini. Semasa umur Rasulullah 8 tahun, 2 bulan 10 hari. Cukup 2 tahun, 8 tahun, 2 bulan 10 hari, datuknya Abdul Muttalib pula meninggal dunia di Mekah. Allahu Akbar. Baru je dijah 2 zaman kita ni. Baru dijah 2 dah. 8 tahun. Sebelum kematian dia sempat berwasiat supaya penjagaan Rasulullah diserahkan pada bapa saudaranya Abu Talib, iaitu saudara kandung bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebelum Abdul Muttalib wafat, dia sempat bagi tahu pada anak-anak dia ni, Muhammad ini kena jaga kepada Abu Talib. Abu Talib yang kena jaga. Dalam ramai-ramai itu, Abu Talib menjalankan peranannya terhadap anak saudaranya dengan sempurna mungkin, dengan sesempurna mungkin. Abu Talib ini sendiri, anak kepada Abdul Muttalib, dia memasukkan baginda bersama anak-anaknya, tetapi mengutamakan baginda terhadap mereka secara khususnya daripada segi penghormatannya. Abu Talib ini sendiri, Abu Talib bapa saudara Rasulullah, dia jaga sungguh Rasulullah. Jaga tu, baginda terus tinggal bersamanya hingga melebihi usia 40 tahun. Duduk dengan Abu Talib tu selama mana? Sampai usia 40 tahun. Abu Talib sering melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sanggup berkawan dan bermusuh demi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Talib. Gambaran tentangnya akan diceritakan nanti di dalam kisah yang kita akan sebut nanti. Kemudian memohon hujan dengan pribadi baginda. Ibnu Asakir mengeluarkan satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah, katanya, aku pernah pergi ke Mekah di saat penduduknya sedang menghadapi kemarau. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy sebut, hai Abu Talib, lembah ini telah gersang dan anak pinak kita kekurangan makanan. Marilah kita berdoa meminta hujan. Mereka sebut pada Abu Talib. Orang-orang Quraisy sebut demikian pada Abu Talib. Kemudian Abu Talib pun keluar membawa bersamanya seorang budak. Dibawa bersama dengan seorang budak. Budak itu siapa? Budak itu seolah-olah bagaikan mentari yang dikelilingi awan-awan. Ini Rasulullah. Lalu kelihatan jelas daripada awan-awan itu, awan yang mendung membawa kebaikan yang banyak. Dikeliling budak itu terdapat ramai kanak-kanak. Lalu Abu Talib mengangkat budak itu dan menyandarkan ke belakangnya, ke Kaabah, serta mendekapkan jari jemarinya ke tubuh budak itu. Ketika langit kosong dan tidak ada sebarang awan kecil pun, tiba-tiba datanglah awan mendung daripada sana sini dan mula menitis dan mencurah-curah. Lalu lembah Mekah pula pun mula menerbitkan air dan suburlah buminya di merata tempat. Peristiwa inilah yang disebut oleh Abu Talib dalam syairnya, si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim dan pelindung bala-bala. Yang dalam syair
yang disebut oleh Abu Talib ini sendiri. Abu Talib, dia bawa Rasulullah tu, dia lekatkan pipi Rasulullah dekat dinding Baitullah Al-Haram tersebut. Kemudian dia minta supaya baca doa. Baca doa. Rasulullah minta, tiba-tiba datang terus awan-awan yang datang. Ini mukjizat yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila umur Rasulullah mencapai 12 tahun. Umur Rasulullah 12 tahun. Dikatakan 12 tahun, 2 bulan 10 hari. 12 tahun, 2 bulan 10 hari juga. Abu Talib membawa berdagang di Syam. Abu Talib bawa Rasulullah pergi. Umur baru di Jahannam. Pada zaman kita ni, baru di Jahannam. Bawa pergi ke bumi Syam. Bumi Syam ni maknanya Syria lah. Syria, Jordan tu kawasan Syam dia panggil. Apabila mereka sampai ke Basrah, yang dianggap termasuk dalam kawasan Syam, dan ibu negeri Hauran, yang pada masa itu ialah ibu negeri bagi negara-negara Arab yang tunduk pada pemerintahan Rom. Di negeri itu ada seorang rahib yang dikenali dengan nama Bahira. Rahib yang nama dia Bahira. Namanya ialah dikenali dengan, negeri itu adalah seorang rahib yang dikenali dengan nama Bahira. Namanya ialah Jarjis. Kawasan negeri itu Bahira, nama rahib tersebut Jarjis. Apabila rombongan Abu Talib singgah di situ, Bahira keluar pada mereka dan menyambutnya. Bahira ni nama tempatnya Jarjis. Lalu nama rahib tu Bahira. Kemudian apabila rombongan Abu Talib sampai di situ, Bahira keluar kepada mereka dan menyambutnya sebagai tetamu yang dimuliakan. Cerita dia. Padahal sebelum itu dia tak pernah keluar kepada mereka itu. Padahal Bahira ni tak pernah keluar. Kalau ada orang datang ke dan sebagainya, tak pernah mereka sambut. Tapi kali itu Abu Talib datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar sambut Rasulullah, sambut Abu Talib ini. Dia mengenali sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi dekat dengan Rasulullah, dia tengok Rasulullah. Sambil memegang tangan baginda, beliau berkata, "Inilah ketua seluruh alam." Dia pun pegang budak ni. Ni ketua seluruh alam ni. Budak ni diutuskan oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Lalu Abu Talib berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Jawab dia, "Ketika kamu bertolak daripada Aqabah, tidak ada sebutir batu ataupun sepohon pokok, melainkan semuanya tunduk sujud. Semua tunduk sujud. Dan ia tidak sujud melainkan pada seorang Nabi." Pokok dan batu ni tak sujud kecuali pada Nabi je dia sujud. "Sesungguhnya aku mengenalinya dengan cap kenabian di bawah tulang belikatnya seperti buah apple." Belakang tu. Kat belakang tu, bawah belikat dia tu macam buah apple. Kami dapati ada disebut dalam kitab-kitab kami, Bahira meminta Abu Talib supaya membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Jangan dibawa pergi ke Syam, kerana bimbang nanti orang-orang Yahudi akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi sedang cari ni budak ni. Bahaya ni budak ni. Lalu Abu Talib pun menghantar pulang Rasulullah bersama sebahagian pembantunya ke bumi Mekah. Itu yang berlaku demikian. Semasa umur Rasulullah 15 tahun pula. Tadi 12 tahun. 12 tahun pergi ke Syam. Umur 15 tahun terjadi peperangan Fijar. Peperangan Fijar antara orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka daripada Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Ailan ini sendiri, pemimpin Quraisy dan juga Kinanah dalam peperangan itu diserahkan pada Harb bin Umayyah disebabkan dia mempunyai kedudukan di sisi mereka sebagai seorang tua dan terhormat. Pada awal siang kemenangan berpihak pada Qais. Tetapi menjelang tengah hari, Kinanah dapat menewaskan Qais. Peperangan itu dinamakan peperangan Fijar. Peperangan Fijar ni peperangan jahat kerana ia menceroboh kehormatan tanah haram dan bulan-bulan haram. Orang biasanya bulan haram, orang Arab tak perang. Tapi waktu tu jahat tak jahatnya mereka perang. Dalam peperangan ini Rasulullah turut serta dan berperanan membekalkan anak panah kepada bapa-bapa saudaranya. Iaitu mempersiapkan untuk mereka anak-anak panah untuk dipanah. Kerja Rasulullahnya apa dia? Ambil anak panah, kumpul. Kerja bapa saudara dianya, panah. Tu kerja dia panah. Pada umur 15 tahun. Tingkatan 3 lah, senang ceritanya. Dalam usia yang demikian.
Kemudian berlaku satu lagi perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul. Akibat peperangan ini, terjadilah peperangan Al-Fudul pada bulan Zulkaidah. Itu dalam bulan haram juga. Perjanjian ini melibatkan kabilah-kabilah Quraisy daripada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kilab, Tayyim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an Al-Tayyimi kerana ketuaan dan kemuliaannya. Mereka berkumpul. Dalam pertemuan itu, mereka berpakat dan berjanji untuk tidak membiarkan seorang pun yang dizalimi, sama ada ia orang Mekah ataupun orang lain, melainkan mereka akan bersama-sama dengan orang yang dizalimi itu. Ini perjanjian. Maknanya, tak kira siapa. Kena zalim je, kita bersama dengan orang kena zalim. Jangan kita menolong orang yang buat zalim. Jangan. Tetapi perjanjian ini perjanjian Al-Fudul, dipanggil demikian. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang menzaliminya, sehingga ia mengembalikan apa yang dizaliminya. Perjanjian ni tak kira orang, siapa saja, bangsa mana saja pun, perjanjian Fudul ni menolong orang yang dizalimi. Siapa yang dizalimi? Perjanjian ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, selepas baginda telah menjadi rasul, aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Perjanjian ini sangat aku sukai lebih daripada miliki unta yang merah. Rasulullah sebut. Walaupun dia dalam usia sekitar 16 tahun, 17 tahun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah faham dah. Kalaulah diajak mengadakan perjanjian itu semasa Islam, nescaya akan aku sahuti. Rasulullah sebut demikian. Perjanjian Al-Fudul. Semangat perjanjian ini menolak sama sekali perasaan jahiliyah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Kalau ditanya, apa spirit yang ada dalam perjanjian ini? Di mana perjanjian ini menolak sama sekali perasaan jahiliyah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Tak boleh kita menjadi perkauman. Dikatakan bahawa sebab berlakunya perjanjian ini ialah orang-orang lelaki daripada Zubair datang ke Mekah membawa barang-barangnya. Barang-barang itu dibeli oleh As bin Wa'il Asy-Syahami. Tetapi Al-As telah menahan pembayaran untuk lelaki tersebut. Konon-kononnya, jahatnya As bin Wa'il ini sendiri. Dia tak bayar barang yang diambil itu. Kemudian lelaki itu minta bantuan sekutu-kutunya. Itu Abdul Dar, Makhzum, Jumah dan Salim. Sam, malangnya mereka tidak mahu terlibat urusan tersebut. Bila dia minta saja bantuan, minta bantuan lelaki yang jual barang tu daripada Zubair datang ke Mekah ni, dia minta bantuan supaya As bin Wa'il ni bayar. Tak ada orang nak tolong. Lalu lelaki itu naik ke atas bukit Abu Qubais. Abu Qubais ni bukit yang sebelah dengan Baitullah. Sekarang ada istana Jabal Qubais ini sendiri. Sambil melaungkan bacaan syair yang menceritakan perihal penganiayaannya dengan suara yang tinggi. Lalu Az-Zubair bin Abdul Muttalib berkata, mengapakah orang ini diabaikan? Disebut demikian. Akhirnya berkumpullah mereka yang telah disebut nama-nama dalam perjanjian Al-Fudul. Al-Fudul tadi. Lalu mereka bertindak terhadap Al-As bin Wa'il dengan merampas hak lelaki Zubair itu. Setelah mereka bersepakat untuk berpegang dengan perjanjian itu sendiri. Ini insya-Allah kita berhenti setakat ni. Cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung dalam membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap pagi-pagi sebegini. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan keberkatan pada kita tentang mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam kehidupan kita ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.